Kita tidak tahu berapa banyak kita berhutang kepada Kristus untuk kedamaian dan perlindungan yang kita nikmati. Kuasa penghalang Tuhanlah yang mengelakkan manusia jatuh sepenuhnya di bawah pengawalan syaitan. Orang-orang yang tidak menurut dan yang tidak berterima kasih mempunyai alasan yang kuat untuk bersyukur ke atas kemurahan dan panjang sabar Tuhan dalam berkuasa untuk menahan kuasa yang kejam dan teruk dari si jahat. Tetapi apabila manusia melampaui batas-batas kesabaran ilahi, penahanan itu akan diambil. Tuhan tidak akan berdiri di hadapan orang berdosa sebagai pelaksana hukuman terhadap pelanggaran hukum, tetapi Dia membiarkan orang-orang yang menolak belas kasihannya kepada diri mereka sendiri untuk menuai apa yang telah mereka tanam. Setiap sinaran terang yang ditolak, setiap amaran yang dihina atau diendahkan, setiap nafsu yang dimanjakan, setiap pelanggaran mengenai hukum Tuhan adalah satu benih yang ditanam yang mana akan menghasilkan tuaian yang tidak pernah gagal. Roh Tuhan yang ditolak secara berterusan akhirnya akan ditarik daripada orang berdosa itu, dan kemudian tidak ada lagi kuasa untuk mengawal nafsu-nafsu jahat dalam jiwa, dan tidak ada lagi perlindungan daripada niat jahat dan permusuhan syaitan. Kemusnahan Yerusalem adalah satu amaran yang menakutkan dan kusyuk kepada semua orang yang meremehkan pemberian rahmat ilahi dan yang menolak undangan-undangan kemurahan ilahi itu. Tidak akan lagi diberikan kesaksian yang lebih tegas mengenai kebencian Tuhan mengenai dosa dan mengenai hukuman tertentu yang akan dijatuhkan ke atas orang yang bersalah. Nubuat juru selamat berkenaan dengan pelaksanaan penghakiman ke atas Yerusalem akan ada lagi penggenapan yang lain, yang mana kehancuran yang dahsyat hanya merupakan satu bayangan yang sama. Dalam nasib kota pilihan itu kita boleh melihat kebinasaan satu dunia yang telah menolak belas kasihan Tuhan dan memijak-mijak hukumnya. Begitu gelapnya catatan-catatan penderitaan umat manusia yang pernah disaksikan oleh dunia selama kejahatannya yang berabad-abad. Hati menjadi sakit dan fikiran menjadi lemah dalam merenungkan hal ini. Sungguh mengerikan kesan-kesan daripada penolakan kewibawaan syurga. Tetapi satu gambaran yang lebih gelap lagi akan dinyatakan dalam nubuat masa yang akan datang. Catatan-catatan masa lalu, urutan panjang mengenai kekacauan, pertikaian dan revolusi, sepatu tentera, berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah. Yesaya 9 ayat 4. Semua ini tidak bermakna bila dibandingkan dengan pelbagai kegentaran pada hari itu apabila roh Tuhan yang melindungi akan sepenuhnya ditarik daripada orang jahat, tidak lagi mengelak ledakan nafsu manusia dan murka syaitan. Dunia kemudian akan melihat kesan-kesan daripada pemerintahan syaitan seperti yang belum pernah dilihatnya. Tetapi pada hari itu, seperti pada waktu kebinasaan Yerusalem, umat-umat Tuhan akan diselamatkan, iaitu setiap orang yang mendapati namanya tercatat untuk memperoleh hidup. Yesaya 4 ayat 3. Kristus telah menyatakan bahawa Dia akan datang kedua kali untuk mengumpulkan umatnya yang setia kepadanya. Tanda Anak Manusia akan kelihatan di langit. Semua suku bangsa di bumi akan menangis melihat Anak Manusia dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Sangkakala akan dibunyikan dengan kuatnya, dan Anak Manusia akan menghantar malaikat-malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari 4 mata angin, dari satu hujung langit ke hujung yang lain. Matius 24 ayat 30 dan 31. Kemudian, mereka yang tidak menuruti Injil akan dibunuh oleh nafas mulutnya, dan dimusnahkan dengan sinar terang kedatangannya. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Seperti bangsa Israel yang dahulu, orang-orang jahat memusnahkan diri mereka sendiri, dan mereka jatuh kerana kejahatan mereka. Dengan kehidupan yang berdosa, mereka telah meletakkan diri mereka sendiri tidak selaras dengan Tuhan. Sifat mereka telah menjadi begitu rendah disebabkan oleh kejahatan, sehingga pernyataan mengenai kemuliaan Tuhan adalah satu api yang memusnahkan bagi mereka. Biarlah manusia berhati-hati agar mereka tidak mengabaikan pelajaran yang disampaikan kepada mereka di dalam firman Kristus. Seperti mana Dia memberikan amaran kepada murid-muridnya mengenai kemusnahan Yerusalem, memberikan mereka satu tanda mengenai kehancuran yang hampir tiba agar mereka dapat menyelamatkan diri mereka. Demikianlah Dia telah memberikan amaran kepada dunia mengenai hari kebinasaan terakhir dan telah memberikan mereka tanda-tandanya yang hampir tiba, agar mereka yang mahu boleh melarikan diri dari murka yang akan datang itu. Yesus menyatakan, alamat akan kelihatan pada matahari, bulan dan bintang-bintang.
Di muka bumi ini semua bangsa kelak sengsara dan bingung akan deru serta gelora lautan. Lukas 21 ayat 25, Matius 24 ayat 29, Markus 13 ayat 24 hingga 26, dan Wahyu 6 ayat 12 hingga 17. Mereka yang memerhatikan petanda-petanda mengenai kedatangannya ini akan, ketahuilah kamu bahawa waktunya hampir tiba, sudah di ambang pintu. Matius 24 ayat 33. Oleh itu, berjaga-jagalah, adalah kata-kata tegurannya. Markus 13 ayat 35. Mereka yang mengendahkan amaran itu tidak akan ditinggalkan dalam kegelapan, sehingga hari itu menimpa mereka tanpa disedari. Tetapi bagi mereka yang tidak berjaga-jaga, hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti datangnya pencuri pada malam hari. 1 Tesalonika 5 ayat 2 hingga 5. Dunia ini tidak lebih bersedia untuk mengakui penghabaran pada zaman ini daripada orang-orang Yahudi untuk menerima amaran juru selamat berkenaan dengan Yerusalem. Tidak kira apapun yang berlaku, hari Tuhan akan datang tanpa disedari oleh orang-orang yang tidak beriman. Apabila kehidupan berjalan secara berterusan tanpa henti-henti, apabila manusia diserap dalam keseronokan, dalam perniagaan, dalam urusan, dalam menjana wang, apabila ketua-ketua agama memperbesar-besarkan kemajuan dan pengetahuan dunia, dan manusia dibuaikan dengan keselamatan yang salah, kemudian, seperti pencuri di tengah malam mencuri di kawasan yang tidak dijaga, demikianlah kemusnahan yang akan datang secara tiba-tiba ke atas orang-orang yang lalai dan tak beriman. Tiada siapa pun dapat melepaskan diri. Ayat 3.